Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sepanjang training ini anda dah belajar tentang basic ilmu tentang freelance dan anda juga dah tengok potensial kerjaya freelance ni dari segi income dan anda juga dah belajar contoh kerja freelance yang anda boleh buat yang simple walaupun sebagai seorang beginner. Okey, untuk video kali ini kita akan pergi kepada lebih praktikal. Saya akan tunjukkan bagaimana dan di mana untuk kita apply job freelance. Okey, sebelum tu, dalam dunia ni actually ada banyak sangat platform untuk kita cari job berkaitan freelance. Okey, yang saya tunjuk dekat skrin ni ialah contoh platform yang available. Ada platform yang lebih tertakluk kepada certain skills. Contoh Design Hill, Dribbles dan 99 Designs ni lebih kepada freelancer yang ada background dalam design. Dan kita ada juga platform yang lebih general yang belah kanan ni. General maksudnya apa? Maksudnya dia campur pelbagai skills dalam tu. Maksudnya dia ada job yang simple macam data entry, copy paste dan sebagainya. Dia ada job yang macam design dan juga yang lebih profesional. Contoh macam kerja lawyer, engineering, research job. Semua ada kat dalam platform yang general ni. Okey, untuk video hari ini, saya akan tunjukkan tutorial untuk freelance platform yang agak famous juga, iaitu Upwork. Platform Upwork ni dikatakan antara platform yang top untuk cari kerja freelance dan juga dikatakan yang paling reliable lah. Okay, reliable maksudnya dipercayai sebab kurang job-job yang scam di situ. Okay, kenapa dia kurang berbanding freelance platform yang lain? Kalau platform yang lain, kita sekadar letak nama kita, kita punya email, password, dah boleh pass dah. Okay, dekat Upwork ni, dia need more than that lah. Dia nak kita punya nama, email yang basic tu. Dan dia juga perlukan kita hantar kita punya profile description yang bagus, expertise yang bagus. Baru dia akan approve kita punya profile. Okey, bagi yang tak dapat idea lagi macam mana freelance platform ni. Okey, saya bagi contoh macam Shopee lah ya. Shopee ni bila kita masuk dia punya website, kita boleh cari barang-barang mana kita berkenan, kita boleh beli. Untuk freelance platform pula, instead of barang, dia akan tunjuk apa? Dia akan tunjuk job. Job apa yang available yang kita boleh apply. Ya, contohlah ini, job yang copy paste. Jadi kita scroll lah tengok mana yang sesuai yang kita boleh buat. Contoh yang ni, find and paste 1700 product image into spreadsheet. Ni kita just cari kat Google, masukkan dalam spreadsheet tu macam Excel lah. Okay, ni boleh buat kan? Yang ni beginner boleh buat. Ni data entry, easy copy paste job, upload TikTok to my YouTube channel. Okay, so dia nak upload dia punya video TikTok masuk dalam YouTube channel. So, ini adalah contoh job yang mudah yang beginner boleh apply. Selain tu ada job, contoh ini kan, Malay translation, English to bahasa translator, list translation from English to Malay. So, dia ada banyak skill kat sini yang anda boleh cuba dan anda boleh try apply. Ni kalau design ni saya punya niche lah, saya punya specialization. Ni contoh job yang ada untuk design. Dan platform ini juga available untuk kerja yang lebih profesional lah. Contoh macam engineering ke, lawyer pun boleh apply kat sini lah yang berkaitan. Alright, so terus kita pergi kat practical. Macam mana kita nak set up kita punya profile kat sini. Okay, pertama kita pergi dekat website upwork.com. Okay, make sure anda dapat interface yang macam ni. Kemudian pergi ke bahagian kanan atas ni dan tekan sign up. Okay, kat sini dia perlukan kita punya email untuk daftar akaun ni. Okay, saya cadangkan anda guna email yang separate, email yang baru daripada email anda yang sedia ada.
Sebabnya platform Upwork ni dia akan beritahu notification, dia akan bagi tahu email tentang job yang available, klien dah bayar duit ke tak, kita punya proposal lepas ke tak, semua dia beritahu dekat email. Jadinya kita tak nak email Upwork tu ataupun freelance platform yang lain bercampur aduk dengan email Facebook, email kerja atau email personal kita. So just buat email yang baru dan make sure nama dia professional lah. Contoh boleh buat nama betul ifahsyafikah@gmail.com ataupun Ifah Freelancer yang nampak professional lah. Okay, once anda dah set up email yang baru, so dia dah connect dengan Google account anda, so anda boleh continue dengan Google. Okay, now anda dah sampai kat sini. Pertama, pilih anda punya country, of course Malaysia. Okay, kemudian ada dua pilihan kat sini, hire for a project dan juga work as a freelancer. Okay, pilih work as a freelancer, tekan kat sini sebab kita memang nak cari job sebagai seorang freelancer. Jangan tekan kat sini sebab ini untuk klien. And then, just tick je yang ni. Okay, now dah habis tu, boleh tekan create my account. Okay, so anda akan direct dekat page yang ini. Okay, tekan continue di bawah ni. Okay, to provide a high quality experience to all customer, admission to Upwork is highly competitive. Okay, ini maksudnya ialah memang platform Upwork ni dia quite strict dari segi penerimaan freelancer tu. Jadi apa yang kita perlu buat ialah pertama, fill out your profile thoroughly. Okay, isi profile kita dengan sebaiknya. Nombor 2, submit profile tu. Dan ketiga, tunggu selama lebih kurang 24 jam untuk tahu sama ada kita punya profile ni diterima atau tidak. We are currently experiencing a high number of applications. Create a standout profile to increase your chance of getting approved. Alright. So, hari ini kita akan belajar macam mana kita nak set up profile. Pertama, tekan Start My Profile. Okay. So, kat sini ada dua option. Pertama, upload your LinkedIn profile. Yang kedua, fill out manually. Okay, saya cadangkan anda just tekan fill out manually. Okay, ini dia suruh pilih kita punya main service. Main service ini ialah skills apa yang kita nak buat as a freelancer di platform ni. Untuk beginner, saya cadangkan untuk anda buat dua job yang simple. Sama ada admin support ataupun marketing. Ini bahagian social media lah. Contohlah saya ambil admin support. Okay, dia suruh pilih select a subcategory. Kategori ni kita ambil yang related lah yang kira kita boleh buat. Contohnya saya ambil ni data entry. Okay, next. Okay, dekat sini dia suruh kita pilih skills yang lebih spesifik. Okay, anda jangan panik tengok skill banyak-banyak ni sebab nanti kita boleh tukar. Yang sebelum ni pun kita boleh tukar juga. Yang kalau contohlah anda daftar data entry tadi, anda nak tukar design dan sebagainya, boleh tukar lepas ni. So, untuk permulaan ni, kita just nak bagi profile kita lepas. So, pilih je skills yang related dan pilih je mana-mana yang berkaitan lah. Okay, contoh kat sini saya rasa saya boleh buat Microsoft Word, saya familiar. Microsoft PowerPoint, saya familiar. Google Doc, yes. Internet research, ni Google lah. Typing, typing pun boleh buat. Data entry. Itu je saya rasa yang related. So once anda dah tekan ni, boleh tekan next. Ni part yang penting. Ada 3 bahagian kat sini. Dia nak tanya ialah apa kita punya level of expertise, level of kita punya knowledge dalam field yang kita pilih, iaitu data admin tadi tu. Entry level untuk orang yang betul-betul basic, tak ada background, new freelancer lah. Nombor 2 ni ada kemahiran yang sederhana. Ketiga, expert ni biasanya ada pengalaman yang banyak lah, 5 ke 8 tahun ke atas. Anda nak pilih yang mana? Saya cadangkan walaupun anda tiada background as a freelancer, pilih intermediate.
Okay, the reason is since platform Upwork ni dia kompetitif, so dia agak memilih freelancer mana yang nak approve. Dan actually high chance untuk anda di approve kalau anda seorang intermediate freelancer. Mungkin anda fikir macam tak ada background dan sebagainya. Jangan risau. Benda ni just kita nak lepaskan kita punya profile. Okay. Kemudian tekan next. Alright. Add education. Okay. Untuk bahagian education ni, just letak anda punya latest college, universiti atau sekolah. Letak nama je kat atas ni. And then yang lain ni optional. Kita tekan save. Kemudian tekan next. Okay. Ini add employment. Tekan kat sini. Okay. Untuk employment ni. Okay. Anda jangan risau kalau anda tak ada sebarang pengalaman jadi freelancer. Tak ada background kerja sebagainya. Kalau ada tak apa. Boleh letak. Tapi elakkan letak pekerjaan yang tak berkaitan. Contoh kalau anda pernah jadi part time di Pizza Hut ke. Di Domino. Di McD sebagainya. Yang tu tak payah letak kat sini. Employment yang kita letak kat sini ialah yang related dengan skills kita. Okay, contoh saya saya just letak, ni bukan betul pun, tapi saya just letak nama you saya, alamat, title writer. Okay, anda kalau yang baru mungkin anda rasa macam nak letak apa kan. Okay, cuba fikir balik. Tadi kan kita pilih skills related to Microsoft Word, PowerPoint, typing dan sebagainya. Walaupun kita tak pernah buat kerja yang berkaitan freelancer, tapi cuba fikir bila kita start guna Microsoft Word, PowerPoint sebagainya. Saya percaya rata-rata dekat Malaysia ni dah start guna Microsoft Word, PowerPoint dan sebagainya since sekolah rendah lagi kan. Okay, jadi itulah pengalaman anda yang anda boleh letak kat sini. Jangan takut anda tak ada skill ke apa sebagainya. Letak sejak bila anda pernah guna Microsoft Word sebagainya. Contoh kalau anda ambil skill lain lah. Contoh macam anda ambil social media marketing. Social media marketing maksudnya manage Instagram, Facebook, YouTube dan sebagainya. Cuba fikir balik bila anda pernah buat account Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi letakkan period tu kat sini. Bila start buat. Ini saya just letak je lah. Jangan risau sangat pasal ni. So sebab kita just nak set up profile. Once dah isi macam ni, tekan save. Kemudian tekan next. Okay, ni kita kena pilih bahasa. Pertama dia akan tanya kita punya level English. So just boleh letak basic, conversational, fluent, native dan sebagainya. Add language. Okay, biasanya kalau Malaysian, of course lah kita boleh cakap bahasa Melayu juga kan. So tambah je language tu kat sini. Kalau anda tahu bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya, just masukkan kat sini. Okay, native lah. Kita pilih native sebab kita guna bahasa Malaysia ni sebagai bahasa ibunda kan. Okay, dah habis ni. Tekan next. Okay, kat sini hourly rate. Hourly rate ni bermaksud bayaran ikut jam. Maksudnya kalau klien nak hire kita, berapa yang kita charge per jam. Untuk beginner, saya cadangkan anda letak anything between 10 USD ke 20 USD. So boleh letak any figures. Tak kisah pun. Sebab apa? Nanti bila anda nak apply job, klien akan beritahu lagi sekali berapa bajet dia. So dari situ kita boleh tetapkan berapa charge kita nak letak berdasarkan bajet klien tu. Jadi yang untuk mula-mula set up profile ni, ini hanyalah untuk reference saja. Dia tak penting sangat pun ya. Jangan risau pasal ni. Okay, kemudian tekan next. Okay. Kat sini kita nak letakkan kita punya profile dengan lebih details lah. Okay, pertama kita akan letakkan title. Title ni ialah apa skill kita tadi. Okay, untuk title, contohlah tadi kita buat pasal data entry. Okay, tulis dulu data entry. Okay, lepas kita tulis kita punya main skills, saya cadangkan kita letak
satu words yang akan menguatkan lagi kita punya kemahiran ni. 3 words yang saya cadangkan, boleh letak professional, boleh letak master, boleh letak expert dan sebagainya. Contohlah saya letak kat sini, expert data entry. Okay. Kita nak nampak macam kita tahu skills tu. That's why kita letak perkataan expert, professional, master dan sebagainya. And then kita nak pergi dekat professional overview. Ni lebih kurang macam kita punya profile summary lah. Maksudnya ringkasan apa yang kita boleh offer dekat klien. Dekat sinilah kita nak build trust dan authority dengan klien. Kita nak jual apa skills kita. Okay, contoh saya letak yang ni. Okay, ni basic Ni boleh diperbaiki lagi. Tapi saya nak tunjuk ni just for the sake of tutorial. Contoh saya tulis kat sini. Hi, expert freelancer is here. I have 7 years experience and knowledge in admin and visual assistant jobs. My service is guaranteed to be memorable, clean and stand out. I believe that high quality and client satisfaction is of the most important. Here is my skills and expertise. Okay, kita senaraikan kita punya skills yang kita boleh buat. Data entry, data mining dan sebagainya sampai habis. Kemudian, dah sekali kita bagi galakan untuk klien message kita. Feel free to drop me a message to discuss your needs and objective. I'm looking forward to work with you. Okay, dekat bahagian profile summary ni, tak perlu pun tulis karangan panjang-panjang. So, okay, contoh saya ambil ni. Paste kat sini. Yang paling penting sekali ialah, waktu kita buat profile ni, ialah 2 baris yang pertama ni. Okay, sebab apa? Bila kita apply job, 2 baris pertama yang klien akan tengok dulu. Okay, contoh yang ni. Okay, ini contoh freelancer lain punya profile. Kalau anda tengok kat sini, 2 baris pertama daripada profile dia je yang ditunjuk. Kalau nak baca lagi banyak, klien tu perlu tekan dekat dia punya profile lah. Dan since untuk satu job tu mungkin ada banyak freelancer yang apply, kita nak letak kita punya 2 baris pertama ni eye-catching yang boleh tarik perhatian klien untuk baca profile kita, baca kita punya proposal. So kat sini ada contoh lah daripada freelancer lain yang anda boleh tengok. Okay. Okay, once anda letak yang ni, boleh tekan next. Okay, kat sini dia suruh upload profile photo. Okay, profile foto yang anda kena upload mestilah professional. Professional maksudnya apa? Ada 3 ciri-ciri ni. Pertama ialah gambar anda. Jangan letak gambar anak ke, gambar kucing ke, jangan. Kemudian gambar tu, mata pandang ke depan, senyum. Dan kalau boleh jangan ada background kat belakang dia. Okay, kita boleh tengok contoh freelancer lain punya gambar. Ni contoh yang bagus lah. Muka pandang depan, background kosong. Kita tengok contoh yang lain ni pun bagus. Yang ni dia macam gelap sikit, tak nampak muka. Ni pun bagus, muka, pandang ke depan, senyum. Okay, ni contoh yang bagus lah. Okay, kalau saya nak guna gambar ni. So, okay, make sure nampak muka. Okay, then dah puas hati kita tekan save. Kemudian dia dah upload kat sini, tekan next. Okay, untuk location ni, dia nak tanya kita punya alamat rumah. Make sure anda masuk alamat rumah yang betul. Lepas dah habis isi, tekan next. Untuk phone number ni, sila masukkan nombor yang betul. Sebab kemungkinan nanti dia akan suruh kita aktifkan verification code melalui SMS dan sebagainya. Jadi make sure anda masukkan nombor anda yang betul lah. Okay, once anda dah masukkan nombor anda, tekan preview profile. Okay, so anda boleh tengok balik apa yang anda dah tulis kat sini. Kalau anda nak edit ke apa, anda boleh tekan button yang bentuk pensel ni kat tepi ni. Nak edit skills ke, nak edit gambar dan sebagainya, boleh tekan je untuk edit. Okay, once anda dah puas hati dengan profile anda boleh tekan submit profile.
Okay, once anda dah submit profile anda, dalam masa 24 jam, Upwork akan review dan bagi keputusan sama ada approve ataupun tak. Dia bergantung kadang-kadang cepat, kadang lambat masa approve ni. Dan kalau tak approve, jangan risau. Kita boleh edit dekat bahagian skills, kita boleh edit dekat bahagian profile kita dan sebagainya. Itu cara kita nak make sure kita punya profile tu di-approve oleh Upwork. Lepas kita dah siap step pertama ni, ada beberapa lagi kerja kita kena buat. Kita kena set up kita punya profile, nak upload kita punya portfolio, kita nak cari job, nak apply job dan sebagainya. Dan bagi anda yang berminat untuk belajar dengan lebih lanjut, cara nak cari job, cara nak stand out di mata klien, cara nak cari klien yang legit, yang bukan scam. Sekiranya anda berminat untuk belajar dengan lebih lanjut, anda boleh join saya punya masterclass. Dalam masterclass tu saya akan cerita dengan lebih details lah macam mana anda nak jadikan freelancer ni sebagai career anda. Okey, itu sahaja untuk video kali ni. Saya harap sepanjang training ni anda boleh ambil ilmu yang saya dah tunjukkan, dan paling penting sekali saya harap anda put into action lah. Sebab ilmu tu akan jadi bermanfaat bila kita apply ilmu tersebut. Dan saya harap training ini akan menjadi titik permulaan untuk anda establish kejayaan anda sebagai seorang freelancer. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.